sedang mendengar podcast dan YouTube KC Champion. Dalam segmen cerita-cerita seram, cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Malam Seram. Aku dongengkan cerita kita supaya semua gembira. Mereka tidak tahu sebenarnya mereka ingin tahu sebenarnya. Ku hilang arah, tak tahu kemana perginya jasadku. Lelah ku rasa, ingin ku bahagia tanpa ikatan dunia. Tenangkan aku di sana, tenangkan aku di sana, tenanglah engkau di sana. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Selamat berjumpa kembali dalam satu lagi episod rancangan Malam Seram. Terima kasih saudara kerana sudi bersama dengan saya Casey untuk anda mendengar pengalaman kisah seram yang diketengahkan dalam rancangan Malam Seram The Horror Talk Show, bukan sekadar cerita seram. Casey kembali bertugas menjadi pengacara, menjadi boleh katakan penyampai dalam rancangan Horror Talk Show ini. Saya membaca kiriman-kiriman email, saya akan ketengahkan voice note anda, saya akan buat panggilan untuk anda berkongsi kisah kejadian seram yang tak dapat dilupakan dalam rancangan Malam Seram. Yang penting sekali, Malam Seram ini hanya sekadar satu perkongsian pengalaman-pengalaman yang dikirimkan dan hanya sekadar satu hiburan. Sekiranya kalau anda ingin tahu betul ke bedek ke, saya pun tak tahu, jangan tanya dengan saya. Kita dekat sini ni untuk mendengar sajalah kisah yang saya cuba sampaikan sebaik mungkinlah, pengalaman-pengalaman individu yang dikongsi melalui saluran Malam Seram. Apa khabar semua geng Momok yang sedang menonton, Momok Captain dan juga Momok Sarjan. Terima kasih kerana sudi melanggani konten berbayar Malam Seram. Kita masih lagi berada di channel KC Champion atas band yang telah pun saya kena pada lebih kurang 6 hari yang lalu. Dia seminggu kalau tak silap saya lah. Jadi ni masuk hari ke-6. Jadi insyaAllah doakanlah semoga esok ataupun minggu depan baru saya boleh kembali live ke channel Malam Seram. Harap macam tu lah Jadi semoga dapat saya kembali ke sana dan terus menemani anda. Walau bagaimanapun, Alhamdulillah kita dapat live jugalah di channel ini dan saya akan re-upload balik ke saluran Malam Seram. Okay? Terima kasih sekali lagi pada moderator-moderator yang bertugas. Hari ini bila saya masuk gelanggang, saya buka aja live. Orang yang pertama masuk, Jack 76. Selepas 5 saat, baru orang lain masuk. Laju betul Brother Jack 76 masuk ke langgang terima kasih lah. Terima kasih moderator-moderator yang bertugas menjaga ketenteraman keamanan live chat Malam Seram. Dan
Esok saya tak nak post hari ni, saya nak post nanti kejap lagi lah. Esok Alhamdulillah saya dah dapatkan Ustaz Herman yang dah lama kita tak dengar khabar, mungkin sibuk kan. Jadi Ustaz Herman dah setuju untuk live bersama dengan saya esok. Alhamdulillah Ustaz pun dah siapkan poster lah. Nampak Ustaz semangat Ustaz, kata Casey ni poster, ni Ustaz dah siapkan ni. Jadi nanti saya akan post poster ni. Jadi esok Ustaz Herman akan live dan tajuk dia bagi sesi temu bual esok bersama dengan yang berbahagia Ustaz Herman adalah sihir pocong, seperti yang tertera dekat sini, nampak? Sihir pocong, saudara. Ya, sihir pocong. Itulah tajuk yang bakal diketengahkan. Dan saya juga akan tanya soalan pada Ustaz, ya, boleh tak seseorang tu yang berada di luar ataupun overseas lah, yang berada di overseas hantar sihir kepada seseorang yang jauh. Mungkin kalau anda berada di UK, saya ada dekat Singapura, boleh tak saya hantar sesuatu melalui dari Singapura ni pergi ke UK hanya untuk menyihir anda. Jadi akan dikongsi dengan anda esok. Dan malam ni kita mulakan dengan kisah pertama. Yang ini kiriman daripada nama beliau. Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam. Casey boleh panggil saya Bai sudah. Okey, kita ikuti kisah Bai. Ini berkenaan dengan mimpi, ya, yang beliau mimpi. Kita sambung kisah pertama. Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Apa khabar para penonton Malam Seram? Nama saya boleh panggil Bai. Pengalaman saya ni berkenaan dengan mimpi. Seringkali dalam mimpi saya ada kalanya bila tidur memang terlalu susah sangat saya nak bangun. Kes ini bukan kerana saya malas, tapi pada waktu tu itulah tanggapan ahli keluarga saya, yang mana saya ini lihat susah nak bangun. Lama kelamaan saya dapati ada sesuatu tak kena dengan diri saya. Bila saya tidur malam, saya ini suka tidur terlalu lewat Casey. Kadang-kadang saya suka duduk dekat katil, kadang-kadang suka berdiri dekat tingkap bilik, tengok luar tingkap. Sambil saya tengok luar tingkap tu, saya akan fikirkanlah tentang apa jua yang bermain dekat fikiran saya. Lama ke sih? Dekat tingkap saya suka duduk lama. Saya berdiri depan tingkap, tengok dekat luar, sampai sejam, nak dekat 2 jam pun ada. Isap rokok, duduk termenung, tengok. Dan benda ni dah jadi satu tabiat saya setiap malam. So kemudian tentang mimpi pula. Seringkali saya mimpi benda-benda yang pelik dan aneh. Antaranya saya banyak kali pernah mimpi yang saya berada dekat dalam satu bilik yang terlalu gelap. Jalan-jalan-jalan cari jalan keluar tak jumpa-jumpa. Seringkali datang seorang makhluk ni, iaitu perempuan yang datang dekat saya dan dia cakap dengan saya ikut dia. Kalau nak keluar, ikut dia. Dia tunjukkan jalan keluar. Kalau saya ingat balik, pada mulanya saya tak ikut Casey, tak ikut gadis ni keluar. Dan sebelum ni saya tak ada masalah pun bangun tidur lambat. Susah nak bangun tidur, tak ada masalah macam tu. Jadi perempuan misteri, makhluk misteri datang dalam mimpi saya, di dalam mana saya berada dekat bilik yang terlalu gelap. Jalan-jalan, mana pintu ni? Mana pintu? Saya akan jadi panik. Berpeluh-peluh saya tidur. Nanti bila bangun, dahi saya berpeluh sangat. Dan kemunculan saya dalam satu bilik yang gelap kerap berlaku.
Dan kemunculan perempuan misteri atau makhluk misteri dalam mimpi saya juga kerap berlaku. Dia akan datang, dia akan tengok saya, nak keluar, nak cari jalan keluar, sini ikut saya, sini. Dan lazimnya saya tak nak ikut. Sampaikan pada satu hari, Casey, saya boleh ikut gadis tu keluar daripada bilik gelap. Waktu itulah, saya rasa waktu itulah kalau saya ingat balik, bermulanya saya tidur susah nak bangun. Bye. Hey, bye, bangun bye. Bye, bangun. Nak subuh ni, cepat pergi solat. Selalunya ibu kejut, buka lampu, tepuk tangan 2-3 kali saya dah bangun dah. Buka lampu, kejut. Ibu pergi ambil wuduk, ibu pergi solat. Habis solat datang balik, kejut lagi. Kemudian ibu datang lagi, bye, bangun bye. Ya Allah, subuh dah nak habis ni. Bye. Saya tak bangun-bangun Casey. Susah nak bangun. Sampaikan kadang-kadang pukul 8, 9 baru saya tersadar daripada tidur saya. Ibu saya pada mulanya maafkan kemungkinan saya terlalu penat sampai tak sedar. Dipendekkan cerita, saya terus berubah Casey. Tak boleh bangun untuk subuh dah menjadi satu perkara yang biasa. Ibu kejut berkali-kali sampai naik marah, berletih. Saya tetap tidur, tak bangun-bangun. Pada mulanya semua ingatkan saya dah malas. Saya dah berubah, dah malas. Tapi tidak Casey, tidak. Saya tak boleh bangun. Itu masalah saya. Akhirnya bila saya beritahu ibu tentang kejadian yang saya rasa berlaku pada diri saya, sebab kadang-kadang rasa Casey, orang kejut saya, tapi saya tak boleh bangun. Jumpa dengan pakar perubatan Casey. Saya dirawat. Dan Casey, sebab utama kenapa saya tak boleh bangun, sebab saya telah pun ditidurkan oleh jin. Kalau menurut cerita yang saya sampaikan kepada pakar perubatan tu, kemungkinan bila saya tidur, saya mimpi dalam bilik yang gelap, ada seorang perempuan datang, hulur tangan, cakap, sini, ikut saya jalan keluar. Maknanya saya sekarang ni dah dalam kawalan makhluk yang panggil saya ikut dia keluar. Kenapa makhluk ni kacau saya? Benda ni bukan sekali datang terus ustaz tu, pakar tu boleh cakap lah, kan? Saya datang istiqamah, bukan sekali, berkali-kali untuk dirawat. Bila datang, saya ingat apa yang saya ingat, saya cerita dekat dia. Saya cerita, kemudian inilah dikumpulkan. Bila dia dengar, setiap malam saya suka berdiri lama dekat tingkap. Berdiri dekat tingkap bilik sambil tu isap rokok. Katanya itu kemungkinan punca kenapa saya ni terkena gangguan dengan makhluk yang datang dalam saya terperangkap dalam kegelapan. Menurut pakar perubatan tu kata, kamu ni malam kalau nak diri dekat tingkap, jangan terlalu lama. Kamu isap rokok 2-3 kali, isap rokok, diri dekat tingkap. Makhluk ni tengah tunggu je. Jadi itulah Casey, punca dia dari satu. Kemudian dia dah datang sebab saya selalu dekat tingkap kan. Dia muncul dalam mimpi saya. Saya tolak. Akhirnya saya terima. Maka itulah saya dalam kawalan makhluk jin. Sebab tu bila ibu saya kejut untuk subuh, saya dengar Casey, saya boleh rasa, tapi saya tak boleh bangun. Sekian, terima kasih. Selamat malam seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Itu kisah yang dikongsi oleh Brother Bai, ya.
berkongsi pengalaman yang tak dapat dilupakan dalam rancangan Malam Seram. Terima kasih pada semua yang sudi menemani saya dalam rancangan Malam Seram Horror Talk Show. Kisah pertama tadi, itu tabiat dia. Bila dia ingat balik, dia cerita dengan ustaz ni cuba berikan pandangan beliau kan. Jadi dia cantumkanlah ustaz ni kerja dia, oh kau suka buat ni, dia datang mimpi. Jadi kemungkinan ia berpunca daripada Bai yang suka berdiri dekat tingkap dalam jangka waktu yang lama, hampir setiap malam. Setiap malam dia diri kat tingkap. Tengok kat luar, lama 1 jam, nak dekat 2 jam hisap rokok. Kemudian siap malam lagi diri kat tingkap. Ya, yang mana ahli keluarga dah tidur, dia sibuk berdiri di tingkap dalam jangka waktu yang panjang. Okey. Kita berkongsi kisah selanjutnya. Yang ini datang daripada pengirim kita bernama mana tadi tu? Okey. Hello, Casey, hello. Nama saya Amalia. Amalia betul Sibik Amalia. Bukan Amalina. Kalau tak terpaksa menyanyi lagu tak boleh nyanyi, nanti kena copyright. Amalia berkongsi satu kejadian seram. Katanya, Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Saya nak kongsi satu kejadian seram yang pernah berlaku dalam hidup saya. Waktu tu saya balik kerja selalu balik malam kan. Jadi sesuatu berlaku dan ini kisah dia. Dalam rancangan Malam Seram, pengalaman yang diceritakan berlaku kepada Amalia tentang bila beliau balik kerja lambat, sesuatu berlaku menyebabkan dia dah tak nak kerja balik malam. Jom sambung Malam Seram. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya. Saya ni kerja balik selalu selepas 12.30 malam. Akan ada transport tempat kerja akan hantar saya pulang. Daripada tempat yang saya turun dari transport, saya akan berjalan dekat koridor kolong blok menghala ke arah lift rumah saya. By the way, untuk pengetahuan Casey, saya menetap di Simei. Jadi jalan, nanti ada kalanya saya akan singgah ke peti surat untuk ambil surat. Selalunya saya akan terus naik lift dan pulang ke rumah. Tapi sejak kebelakangan pada waktu itu, ada sesuatu benda yang berlaku membuat saya takut sangat nak balik kerja malam. Sehingga kan menyebabkan saya berhenti kerja, nak berhenti kerja, dan Alhamdulillah nasib baiklah saya diberi shift permanent pagi sampai ke petang. Kalau tak dapat shift ni, saya tak nak kerja lagi tempat ni. So, kembali pada pengalaman saya, Casey, dan juga para penonton Malam Seram. Apa yang berlaku sebenarnya? Casey, setiap kali saya balik, walaupun benda tu tak adalah ikut saya sampai ke rumah, dekat rumah saya ni, depan rumah blok saya ni ada beberapa batang pohon. Nanti kalau saya jalan, saya akan terpandang dekat pokok tu, saya nampak ada gula-gula ke si. Bukanlah gula-gula hex. Maksud saya P.O.C.O.N.G. Casey jangan sebut sebab kata orang kalau sebut nama dia banyak kali, dia boleh datang. Jadi Casey, saya nampak tengah jalan main handphone. Macam mana saya main handphone, saya nak elakkan daripada tak nak pandang, saya tetap akan mendongak. Dan waktu saya mendongak, waktu saya pandang tu lah saya akan nampak benda putih dekat tepi pokok. Casey nampak, Casey berdiri, walaupun tak nampak benda badan penuh, tak nampak wajah, nampak benda putih, bentuk sama. Saya akan jalan, mulut baca masuk lift, balik rumah. Dan benda ni kerap berlaku setiap kali kerja balik shift pukul 1 pagi. Nanti saya akan jalan, saya akan ternampak.
Dan kenapa saya nak berhenti walaupun dia tak ganggu? Takkanlah nak tunggu sampai dia ikut saya balik rumah, Casey. Sebab pada mulanya saya cuba elakkan, tak nak tengok. Tetap kadang-kadang akan terpandang macam dia panggil tau. Saat saya buat keputusan untuk tinggalkan kerja saya ni untuk pindah ke tempat lain, apabila saya masuk dalam lift, bau pacai. Dalam lift, Casey, bau pacai. Dalam hati terdetik cakap, tak pernah bau macam ni. Kenapa hari ni boleh bau pula? Perlahan-lahan saya jalan pergi dekat rumah. Sampai depan rumah, sebelum masuk biasa saya baca surah, baru masuk dalam. Casey, bau ni berlarutan untuk beberapa kali saya balik daripada kerja shift malam. Dari situ saya rasakan mungkin benda ni dia tunjukkan diri. Kan selalu dah tunjukkan diri nak takutkan saya. Saya cuba elakkan daripada pandang. Kemudian dia ikut saya, mungkin dia masuk dalam lift. Saya takut ke si kalau dia masuk dalam rumah saya macam mana. Sebab itulah saya buat keputusan untuk berhenti kerja. Tapi Alhamdulillah, manager saya offer untuk dapatkan kerja permanent shift pagi hingga ke petang. Saya pun grab Casey. Itu kisah pengalaman saya. Sekian, terima kasih. Selamat malam seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Bila naik lift, sampaikan sebelum ni hanya nampak kan, naik lift balik rumah okey, tak ada apa-apa. Dan sampai benda ni dah berlaku berkali-kali, bila dia balik rumah pada waktu itu, dia rasakan ada sesuatu dalam lift sebab dia boleh bau pacai. Pacai ni kalau boleh saya katakan, dia sejenis wangian dalam bentuk serbuk. Dia macam kapur barus macam tu lah. Tapi kapur barus bau dia lain sikit. Yang ini, kalau anda type pacai, anda beli order lah dekat Shopee pacai. Lazimnya kalau di Singapura ni, kan di Singapura, pacai ni akan ditaburkan sebagai wangian lah. Minyak wangi terakhir untuk jenazah. Ya. Dia akan tabur pacai, serbuk pacai tu. Jadi sebagai satu pewangi terakhir, sebelum si fulan tu, jenazah arwah dibawa pergi ke tanah perkebumian untuk dikebumikan lah. Jadi itu pacai. Dia akan tabur kan, benda dia serbuk lah. Serbuk dia macam mana cakap coklat, macam warna coklat macam tu lah. Jadi itu digunakan. Jadi bau pacai ni kalau dalam masyarakat Melayu Islam Singapura ni, dia dah sinonim. Bau ni akan dikaitkan dengan jenazah. Jadi kalau bau tu, maknanya adalah. Okey. Dan pacai ni dia tak gunakan untuk pewangi hanya dekat jenazah kan. Ada yang gunakan pacai ni, tapi kalau di Singapura dah sinonim. Kalau awak tabur pacai dalam rumah, wangilah. Tapi wangian tu akan ingatkan kita ni tentang orang yang dah meninggal, tentang jenazah yang dah dikafankan. Macam itulah. Okey. Itu kisah yang pertama, ya. Yang ini datang daripada kiriman. Assalamualaikum Nak Casey. Waalaikumsalam. Nama saya Umi. Casey boleh panggil Umi lah ya. Umi nak share cerita seram ni. Pengalaman yang Umi nak sampaikan. Harap yang sedang menonton dapatlah enjoy cerita Umi. Kita sambung kisah Umi dalam rancangan Malam Seram. Jom. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari.
Umi nak ceritakan Casey pengalaman seram Umi. Tapi sebelum tu Umi nak ucapkan terima kasih kepada yang sudi mendengar dan Casey yang sudi membaca pengalaman Umi. Alhamdulillah, Umi rasa bersyukur sangat dapat juga follow rancangan Malam Seram di YouTube dan juga dapat follow Casey dekat Instagram dan juga di Facebook. Jangan lupa Umi ada satu lagi dekat TikTok Takkan Umi nak ada TikTok Jadi kisah Umi ni, Umi nak ceritakan waktu dulu masih kecil. Keluarga Umi ni bukan keluarga daripada yang senang. Orang-orang senang tak sama macam tu, Casey. Ayah Umi satu hari tu pernah kita ni tinggal merimpat daripada satu tempat. Kita berpindah ke beberapa tempat yang lain untuk beberapa tahun. Dan ada kalanya pindah randah tu kerana tak boleh bayar sewa. Ayah kerja pun gaji tak seberapa pada waktu tu. Dan Umi dengan adik Umi pada waktu tu terpaksalah pindah randah. Selepas ayah sewa dekat tempat ni, kadang-kadang duduk sampai 2 bulan, 3 bulan. Sewa tak dilunaskan sepenuhnya. Bayar cuma kadang-kadang tak penuh sebab duit shortage. Terpaksalah bila dihalau pindah ke tempat lain. Pindah. Memang dulu hidup memang banyak cabaran. Dan Umi banyak pengalaman ke si. Bila pindah-pindah ni, kita pindah dekat rumah baru, pindah dekat rumah orang, banyak kejadian seram yang berlaku. Dan selalunya yang kena adalah Umi dengan adik Umi pada waktu tu. Salah satu pengalaman seram bila pindah ke rumah orang ni, Umi ingat lagi. Yang ini adalah rumah shop house yang terletak dekat kawasan Joo Chiat Road. Ini lama dulu ke si. Jadi shop house ni, dia bawah tu kedai. Masuk dalam naik tangga, dekat atas tu dia ada beberapa bilik untuk disewa lah. Jadi bilik Umi yang sewa dengan keluarga ni, sebelah pun ada orang sewa dan depan pun ada orang sewa. Tapi bilik ni kecil. Ya, memang sesuai untuk tinggal 1-2 orang paling-paling. Kita keluarga 4 orang. Terpaksalah tinggal dekat dalam bilik kecil yang disewa. Sebelah bilik tu dia ada partition. Tembok dia dibuat daripada papan ke si. Jadi apa orang kat sebelah cakap, dia tengok TV ke, dia ketuk, kita boleh dengar. Satu pengalaman Umi bila tinggal dekat situ, dia gunakan satu toilet, common toilet kata Umi. Toilet ni kita kongsi dengan penyewa-penyewa yang lain ke si. Nak mandi, nak buang air, nak cuci tangan, semua dekat toilet yang sama. Jadi satu hari tu Umi pergi ke toilet lah. Waktu tu jam 10 malam. Selepas makan, ayah ada beli sesuatu. Umi pun nak cuci tangan. Umi last cuci sebab Umi yang terakhir makan. Makan kasih habis semua. Jadi adik dah pergi, ibu dah pergi, ayah dah pergi cuci tangan, tinggal Umi. Ibu pun pesan, Umi, cepat sikit makan. Simpan cepat, besok nak sekolah. Jadi akhirnya Umi pun bungkus sampah tu masuk dalam plastik, ikat, dan sampah nak buang kena turun bawah. Jadi pergi dekat toilet dulu. Pergi dekat toilet, tengah cuci tangan, tiba-tiba dalam toilet tu dengar ada suara orang menyanyi, Casey. Casey bayangkan Umi tengah cuci tangan ni, waktu tu masih kecil tengah cuci tangan, dengar suara orang menyanyi. Jadi pada waktu itu kata Umi ingatkan ada jiran yang gunakan common toilet ni lah. So Umi pun buat bodoh kan, sebab dengar ingatkan ada orang menyanyi ni, jiran lah yang tengah cuci tangan waktu tu. Cuci tangan dia masih menyanyi lagi Casey, masih lagi menyanyi. So Umi pun dengan beg sampah tu turun bawah Casey. Turun bawah pergi belakang shop house tempat buang sampah. Sebab waktu tu dah malam. Jalan depan tu, kedai tu dah ditutup. Jadi nak keluar masuk, kena masuk daripada pintu belakang. Umi pun pergilah pintu belakang. Bila pergi pintu belakang, dekat belakang shop house tu dia ada satu lagi shop house. Dan ada nampak bumbung. Tengah nak buang sampah, suara nyanyian tu masih lagi dengar ke si? Orang ni nyanyi sampai dekat bawah sini
So Umi pun dongak tengok atas. Bila dongak tengok ke atas, Umi nampak ada orang tengah duduk dekat atas bumbung. Seorang perempuan, baju dia panjang putih. Tapi putih dia putih kotor ke si. Dengan rambut panjang, sedang duduk dan Umi tengok wajah dia, seram ke si. Wajah perempuan yang sedang duduk dekat atas bumbung shop house yang ada dekat sebelah tu. Bila Umi nampak, Umi terpekik menangis ketakutan. Selepas buang sampah tu, Umi terus nak masuk balik dalam rumah sewa tu. Tolak pintu tak boleh ke si? Tak boleh masuk. Casey waktu tu Umi rasa benda tu daripada atas bumbung tu dekat belakang Umi sekarang ni. Dekat atas bumbung tadi nampak dekat belakang. Macam dia tengah turun ke si? Dia turun macam terbang tau. Boleh rasa ke si berangin? Tiba-tiba boleh rasa dekat belakang Umi macam ada orang. Waktu kejadian pintu tak boleh dibuka, Umi pun berteriak, "Ibu, tuk 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 tuk. Ibu buka pintu. Tuk 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 tuk. Ibu." Dalam keadaan Umi tengah panik, ibu tak dengar ke si? Sebabnya bilik tu jauh dekat dalam, dekat tingkat 2. Jadi Umi masa tu masih kecil, suara pun tak kuat. Nasib baiklah Casey, dekat unit sebelah ni, satu lagi shop house, ada seorang lelaki yang agak berusia juga. Rasanya orang Melayu agaknya. Bila Umi ketuk-ketuk pintu, Umi nampak dia keluar dekat bahagian belakang tu. Dia menjengah, dia tengok Umi. Kemudian Casey, tiba-tiba Umi dengar dia azan ke si. Bila dia azan, dekat belakang ni berangin kuat. Dan macam ada orang terbang, benda terbang. Umi tengok dia, Umi tengok belakang, dah tak ada lagi dah. Dekat atas bumbung tu yang tengah duduk. Akhirnya Casey, Umi tolak pintu tu boleh terbuka Casey. Boleh buka. Bila buka aja, terus lari masuk ke dalam sampai dekat atas. Ibu marah tanya, "Kenapa lambat sangat?" Takkanlah nak cakap dengan ibu ada hantu. Terpaksa diamkan diri. Sampailah bila dah dewasa baru cerita dekat ibu. Dan Umi tak sempat nak ucapkan kepada lelaki yang tolong Umi pada waktu tu. Yelah, masih kecil lagi si. Umi pun tak tahu waktu tu dia tolong. Jadi kemungkinan orang tu sedang menonton rancangan Casey ke, ada pun pernah kenal orang tu. Umi nak ucapkan terima kasih lah kerana tolong Umi pada waktu kejadian kecemasan berlaku. Sekian, terima kasih Casey. Salam ikhlas, salam sayang, salam kenal dari saya Umi untuk Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Okey, itu kisah daripada kiriman Umi yang berkongsi pengalaman kejadian seram. Ya, dia nampak waktu tu masih kecil lagi. Jadi kisah yang mana dikongsi semasa kecil Umi pindah randah kan. Mungkin ialah kehidupan tak senang. Ini satu perkara yang tak ramai orang akan mengalami. Pengalaman yang akan sentiasa mendewasakan kita. Dan bila kita, selalunya kalau orang yang pernah selalu susah sangat, dia lebih memahami, lebih memahami dari segi kesusahan orang lain lah. Bukan nak cakap orang yang hidup senang tak faham. Ada yang faham, tapi susah untuk kita faham sebenarnya kalau kita tak pernah hidup susah. Jadi dia pindah sana pindah sini. Dan Umi ada ceritakan, dia katakan Umi ada banyak cerita tentang tinggal di rumah-rumah sewa. Sebabnya dulu asyik pindah kan? Yang ini salah satunya. InsyaAllah nanti Umi akan kongsi lebih banyak lagi pengalaman seram menetap di rumah sewa. Dan mungkin ada di antara anda yang sedang menonton dan sedang berdepan dengan cabaran COVID-19, cabaran ekonomi keluarga, cabaran gaji, pendapatan, tak ada kerja, ada yang terpaksa diberhentikan, ada dibuang kerja walaupun dapatlah sedikit pampasan. Yelah, takkanlah pampasan tu boleh kekal selama setahun COVID berlalu kan. Itulah cabaran.
Semoga dapat kita doakan ya. Semoga anda semua cepat-cepatlah dikurangkan beban yang dilalui dan dapatlah mungkin ada hamba Allah yang berikan anda kerja, ya, dapat menyara keluarga insya-Allah. Okey, kisah selanjutnya ni sebelum saya berehat, ini datang daripada mana ni daripada pengirim kita yang ingin dikongsi sama dalam rancangan Malam Seram. Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Casey boleh panggil saya dengan nama samaran yang kawan-kawan saya panggil Aida Naughty. Tapi Naughty dia bukan N-E-U-G-H-T-Y, bukan N-O-T-T-Y, ya, Aida Naughty. Amboi. Kira Aida nakal lah Aida Naughty, you bila? Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Okey, kisah daripada Aida Naughty ini begini pengalaman beliau. Kenapa saya sebutkan nama samaran saya Aida Naughty, Casey? Sebab ini ada kena-mengena dengan cerita yang saya nak share dengan Casey, kata Aida Naughty. Saya sebelum tu peminat Malam Seram berasal daripada Malaysia, Kuala Lumpur. Dan dulu, Casey, saya ada ramai sangat boyfriend. Sebab tu kawan-kawan panggil saya Aida Naughty. Kawan lelaki saya memang ramai, boyfriend saya ramai, Casey. Dan dalam satu masa saya akan kadang-kadang ni date sampai 2 lelaki at the same time. Jodoh saya dengan boyfriend saya tak kekal lama. Sekejap-sekejap break up. Nanti adalah yang baru datang nak berkenalan, saya akan terima sebagai boyfriend. Dari situlah saya terima nama sebagai nama Aida Naughty. Dulu saya memang wild. Saya kenal dengan lelaki pun kerana sebab-sebab tertentu saya lah. Kadang-kadang saya nak kenal dengan lelaki ni sebab dia handsome. Kadang-kadang saya nak kenal lelaki ni sebab dia budak baik, dia good boy. You know, sometimes saya punya kemahuan ni bertukar-tukar. Saya kenal lelaki ni sebab dia ada kekayaan, kelebihan dari segi keuangan. Saya kenal lelaki ni pula sebab dia bad boy. Bila datang kemahuan nak cari lelaki bad boy, saya carilah. Macam itulah keadaan saya dulu, bertukar-tukar pasangan boyfriend saya. Dari situ saya diberi nama oleh kawan-kawan Aida Naughty. Jadi Casey, pengalaman saya ni membuat saya berubah satu ketika dahulu. Kerana saya ada banyak sangat boyfriend dan ada yang tak tahu pun. Nak kalau saya ada boyfriend yang jenis kerja ataupun belajar, yang jarang-jarang jumpa saya, hanya berbual melalui telefon, adalah saya boyfriend yang selainnya untuk temankan saya. Dipendekkan cerita, Casey, salah satu boyfriend saya ni, dia terlalu sangat suka dekat saya, sayang dekat saya, sehingga kan berkali-kali dia nak ajak saya pergi ke rumah dia untuk perkenalkan saya dengan dia punya parents. So, saya ni bukan jenis yang macam tu ke si? Apalah nak sampai jumpa parents bagai. Too early lah pada saya. Saya cuma okey nanti kita cuba saya cuba Dan berkali-kali dia ajak saya kata nanti sampaikan dia marah, dia kecewa, dia ajak lagi, and finally saya minta break up. Casey, bila minta break up, this guy ni, the first guy yang minta break up, dia jadi tak betul, Casey. Kemudian dia jadi saya punya stalker. Dia tahu saya tinggal mana kan. Nanti bila saya balik dengan boyfriend yang lain, dari jauh saya nampak dia tengah diri tengok saya.
Kadang-kadang saya minta boyfriend saya ni hantar saya sampai ke rumah, sebab takut dia ikut. Sebab pernah beberapa kali Casey, saya balik nak masuk apartmen saya nampak dia dari jauh, dan saya nampak dia masuk dalam gate kawasan kondominium yang saya tinggal pada waktu itu. Very scary Casey. So eventually this guy yang betul-betul suka dekat saya ni, saya pun jumpa dengan dia. Saya cakap dengan dia, apa masalah kau? Aku dah break up dengan kau ni, kau nak apa lagi? Dia kata dia tak puas hati sebab dia dah banyak habiskan masa, banyak habiskan duit dengan saya. Saya kata itu kan part and parcel of berkenalan. Engkau yang nak belanja aku, bukan aku minta duit. But dia Casey, dia kata kalau kau tak boleh bayar semua barang-barang yang aku belanjakan kau, aku akan susahkan hidup kau. Itulah mulanya Casey. Yang ingatkan dia ni setakat cakap, but he did not. Saya dapat tahu mak dia ni adalah seorang bomo. Yes, to make situation dia teruk, mak dia bomo Casey. So dia mestilah komplain dekat mak dia kan tentang saya. And worst part, dia ada gambar saya, dia ada barang peribadi saya, because dia memang ex-boyfriend saya. So dia mempunyai barang-barang yang saya pernah kasih pada dia. Malam yang pertama saya tidur selepas gangguan pertama ni berlaku Casey, saya tengah tidur, saya dengar orang ketuk pintu rumah. Itu adalah problem saya nombor satu. Betul kata Casey dalam rancangan Malam Seram, kata Ustaz, kalau dengar orang ketuk pintu pukul 1 pagi ke pukul 4 petang, kita sorang-sorang dekat rumah, sebelum buka pintu tu, tengok dekat luar ada orang tak. Yang kedua, buka pintu baca bismillah dulu. So saya tak buat Casey. Seingat saya pukul 11 agaknya, tengah duduk dekat ruang tamu dengan kawan-kawan yang lain, tiba-tiba orang ketuk pintu. Tuk 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 tuk. Bayangkan tengah duduk dengan members lah, tiba-tiba dengar. Aida, kau pergi tengok siapa yang ketuk pintu tu. Saya pun bangun Casey, jalan pergi depan pintu. Tanpa tengok dekat lubang, saya main buka je, buka pintu. Bila buka pintu, tengok dekat luar, tak ada orang. Kawan tanya, siapa dah? Entah, tak ada orang. Sampaikan saya buka pintu pagar besi, menjengah dekat luar, tengok kiri, tengok kanan. Takkanlah orang ni dah ketuk lari gini pantas. Mungkin memang ada orang buat prank. Tak adalah, mungkin bodoh lah orang mana buat prank ni. Itu permulaan masalah pertama. Bila buka pintu, tanpa saya baca bismillah, dia pun masuk dalam rumah. Bayangkan saudara. Jadi Casey, malam tu semua dah tidur kan? So kita ni sewa 3 orang, satu apartmen dekat Shah Alam. Tengah tidur, dalam apartmen ni cuma ada 2 bilik tidur. So kadang-kadang kawan saya seorang ni, dia akan tidur dengan saya, kadang-kadang dia akan tidur dengan seorang lagi kawan. Dia tukar-tukar bilik lah. Ada kalanya dia tidur dekat ruang tamu. So malam tu semua dah masuk tidur. This kawan ni, dia cakap dia nak tidur dengan kawan satu lagi ni. So satu bilik sebelah ni 2 orang tengah tidur, saya seorang lah. Tengah tidur seorang, halfway saya terasa dekat tepi saya ni ada kawan saya tengah tidur. Kawan tengah tidur. So saya pun tidur, saya peluk lah dia. Kita perempuan macam tu Casey, kita will just peluk each other. Kita memang macam sisterhood. So saya peluk kawan saya yang tengah tidur dekat sebelah. Kan tengah tidur ini. Dalam hati saya, cakap tak nak tidur sebelah, tak nak tidur sini, tidur sebelah. Masuk juga kat bilik ni. So tengah peluk ni, and then what happened, baru saya perasan kawan saya ni, kenapa rambut dia panjang dan rambut dia macam beruban Casey. So tengah peluk, saya tutup mata ni, saya buka mata, panjang, kenapa rambut dia panjang Casey. The moment saya buka mata, saya tengok rambut panjang, tiba-tiba kepala dia tu tengah tidur tengok ceiling tau.
saya realize something. Saya perasan satu benda tak kena. And then she started to turn her head. Dia mula pusing toleh ke sebelah kiri, yang mana saya tengah tidur peluk dia ni. Dia toleh, dia tengok saya. Siapa ni? Saya lompat dari katil sampai ke debak, jatuh ke bawah. Saya pekik, kuat saya pekik, sampai dua kawan saya dekat sebelah datang. Saya tunjuk dekat katil dalam keadaan ketakutan. Oh, ni saya cerita pun meremang ni. Casey, siapa yang tidur dekat katil? Bila saya ceritakan dekat kawan saya terperanjat, Casey. And then itu adalah kali pertama gangguan menyeramkan berlaku dalam rumah. The thing is, benda ni dia ganggu saya seorang je. Kawan saya dua orang tak pernah kena ganggu pun. Saya seorang yang nampak, saya seorang yang kena ganggu, yang dengar suara, yang nampak ni, saya seorang. So benda ni berlaku kerap, tapi kawan tak kena ganggu. Mereka mula dah kurang percaya. Mungkin saya nak attention lah, buat-buat cerita. But itulah objektif dia, Casey. Objektif dia ganggu saya supaya saya seorang je kononnya jadi macam orang gila dekat dalam rumah tu. Eventually saya dah tak sanggup duduk dalam rumah tu. Banyak gangguan. Tengah mandi lampu kena off, Casey. Tiba-tiba lampu off. Dekat dalam toilet ni saya nampak ada orang tengah diri tengok saya. Bila tengah makan malam-malam sorang-sorang, kawan saya belum balik daripada kerja, saya seorang dekat rumah. Waktu tu tengah tidak bertugas, tengah duduk makan, Casey. Saya rasa dekat bawah meja ni ada orang tarik-tarik baju kain yang saya pakai. Tarik. Saya tengok dekat bawah, ada orang tengah menyangkung dekat bawah. So benda ni buat saya terperanjat and memang mengganggu emosi. So finally, kata Aida, saya buat keputusan cakap dengan kawan saya yang saya nak pindah. Saya dah tak boleh duduk sini lagi. So kawan saya benarkan saya pergi sebab kita nak kena bayar sewa kan, kita divide by 3. So bila saya tak ada, dia kena sewa tu divide by 2 dan agak berat lah untuk bayar. So diorang benarkan saya pindah ke rumah lain dan masalah gangguan tu dapat diselesaikan sebab dia dah tak ada alamat baru. So eventually saya tahu ini perbuatan ex-boyfriend yang tak boleh move on, and that telah pun mengajar saya satu pengajaran. Saya dah tak buat lagi kerja-kerja ada boyfriend ramai. Saya stay single for a couple of years. Beberapa tahun saya tidak ada pasangan pun. Saya single sampailah saya sedar perbuatan saya tu adalah satu perkara yang telah pun mencetuskan gangguan dekat rumah lama. Itulah pengalaman dan bagaimana saya dapat nama Aida Naughty. Sekarang mungkin Aida dah tukar nama, Aida Insaf. Jangan marah, Casey Gurau. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Okey saudara, Malam Seram dah akan berehat. Kita akan kembali sebentar nanti bersama dengan saya, Casey. Terima kasih pada yang sedang menonton Malam Seram. Dan rancangan Malam Seram akan saya mungkin jawab panggilan ataupun voice note. Jangan lupa tinggalkan voice note anda. Jangan terlalu panjang, 4 minit. Boleh saya terima 4 minit lebih. Ya, cuba kirimkan voice note. Dan ataupun message lah, Casey boleh call saya. Saya ada cerita tentang apa. Plus 65 8131 0287. Ya, plus 65 8131 0287 untuk anda kongsi pengalaman ataupun untuk Casey telefon anda dalam rancangan Malam Seram. Jom kita berehat seketika. Malam Seram kembali selepas ini. Tidak pernah aku terfikirku akan bersendirian hidup tanpa dirimu. Aku masih sangsi dengan alasan yang kau beri. Mudahnya kau pergi, walau pernah
kau sumpah berjanji ku tak akan ada pengganti. Janji tinggal janji, harapan menjadi mimpi. Dahulu bila bersama kau, kata jodoh kita ini selamanya. Kau takkan menjadi puncak perpisahan kita. Kini semua berubah, kau pergi walau tanpa aku rela. Apakah kesilapanku hingga kau begitu? Perpisahan kita. Kini semua berubah, kau pergi walau tanpa aku rela. Apakah kesilapanku hingga kau begitu? Berserah, bukan ku kalah, karena ini ujian datang darinya. Aku tetap redha, walau sakit ku terima. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Okey, malam seram kembali selepas kita berehat dengan sebuah lagu. Lagu tadi adalah lagu yang diberi nama Janji Tinggal Janji. Lagu ini adalah lagu ciptaan saya dan dinyanyikan oleh saya dan rakan saya, Didi Sazli. Lagu ni buat for fun, buat suka je. Tapi Alhamdulillah ada yang suka dengan lagu ni. Terima kasihlah kerana berminat dengan lagu tadi. Dan tadi pula adalah versi fanmade. Saya punya lagu original tak ada bunyi distortion gitar dengan gentelan gitar. Tapi ada peminat yang suka dengan lagu ni dan dia telah membuat satu version untuk Malam Seram. Jadi terima kasih kepada brother kita yang sudi buat cover dengan distortion gitar dan solo yang dimasukkan dalam lagu Janji Tinggal Janji. Okey, sebelum saya mulakan, seperti biasa saya nak ucapkan terima kasih pada semua yang sedang menonton secara live dan juga sumbangan-sumbangan super chat, super stiker anda. Terima kasih pada Cinta Hati Yayang, sumbangan super stiker anda. I'm Wak Lucky, terima kasih sumbangan super stiker. Zainuddin Hassan, terima kasih sumbangan super stiker. Sibli juga terima kasih sumbangan super chat anda. Putri Malam Purnama, super stiker anda, terima kasih. Syahiran Farizan, terima kasih sumbangan anda. Juga Linda Ramli, teman my son habiskan homework sambil dengar Malam Seram. Terima kasih ya.
Kata Linda Ramli tengah tunggu anak habiskan homework. Okey, jadi semoga cepat-cepatlah habiskan kerja sekolah tu. Nita Jasmine, terima kasih sumbangan super chat anda. Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Dan geng Momox, saya nak kirim salam buat Abang Roy. Semoga sihat selalu dan murah rezeki. Amin. Ya, untuk Abang Roy daripada Nita Jasmine. Okey, terima kasih Nita. Mia Y kata terima kasih sumbangan super stiker anda Mia, atas sumbangan anda yang diberikan untuk Malam Seram. Terima kasih. Jana 73, terima kasih juga Jana atas sumbangan super stiker anda untuk Malam Seram. Malam ni kisah agak pelbagai sedikit, dan saya ada terima komen daripada saya kadang-kadang baca komen anda dan saya tak sempat nak reply, tapi saya baca. Jadi ada yang tanya, Casey, kenapa kalau Casey cakap ada dapat email ni, ada yang kirim sampai 3-4 kali, 10 kali, kenapa Casey tak utamakan email-email? Okay. Yang pertama sekali, bila saya kongsi cerita, saya tak boleh ikut urutan email yang sampai. Maknanya sebagai seorang producer penerbit rancangan ni, saya ada hak untuk cerita, saya susun cerita tu pada malam tu ataupun malam ni, malam-malam akan datang, dia kena balance lah. Ada cerita yang macam ni, ada yang cerita lebih tentang sihir, ada cerita tentang mungkin dia ada macam romantic komedi, dia macam itulah. Saya akan cubalah buat pelbagai. Sebab itu bila anda mendengar Malam Seram, saya tak nak semua cerita dia bunyi dia sama je. Nanti ia akan menjadi bosan untuk dengar. Jadi sebab tu saya akan masukkan cerita-cerita tu, dia bukan mudah sebenarnya. Saya kena cari okey, ni cerita dah ada cerita ni, sekarang nak cari cerita macam ni pula. Saya cari okey, ni sesuai. Jadi saya masukkan cerita ni nombor 1. Nak bercerita cerita mana nombor 1, nombor 2, nombor 3 pun ada, kena curate lah. Ya, maknanya saya memang tak akan ikut siapa hantar email dulu dia akan dapat, tidak. Saya akan susun cerita tu mengikut konsep yang saya nak buat pada malam tu. Sebab tu ia perlukan masa untuk saya duduk dan saya kena fikir, cerita ni dah berat ni, satu lagi cerita berat, nanti banyak sangat cerita berat dan susah untuk dihadam. Jadi kena balance lah, maknanya. Sebab tu saya berikan dulu nama rancangan ni Malam Seram kan. Bila saya dah dalam beberapa bulan tu, saya dapati dalam rancangan ni pun saya akan berborak dengan anda. Saya tukar konsepnya kepada Malam Seram, The Horror Talk Show, yang mana saya bercerita, saya berborak, dan tempat ini bukan sekadar cerita seram, tempat kita buat kawan, tempat ini juga kita ada kalanya bantu mereka yang memerlukan kan. Jadi sebab itulah ini adalah sebuah rancangan, bukan saja cerita seram. Okey, jadi harap maklum pada yang tanya, Casey, ni ada baca email dululah ni. Jadi dari segi penerbit ni, kalau saya baca ikut urutan dia dikirim dulu ikut, nanti ada cerita, ada hari cerita dia semua bagus, ada hari cerita dia macam ni. Jadi kena balance, harap maklum. Okey, terima kasih kerana bertanya lah. Saya suka jelaskan. Okey, yang ini kita akan saya akan baca satu kisah, kemudian saya akan pergi ke WhatsApp untuk tengok kalau ada kisah yang dikirimkan pada saya, dan saya akan cuba hubungi anda selepas ini. Ini datang daripada Crystal. Hello Casey, hello. Nama saya Crystal, saya berasal daripada Sabah. Suka dengan rancangan Casey Malam Seram. Kadang-kadang dengar Malam Seram ni Casey, gunakan handphone letak di tepi katil, dengar, nak dengar sampai habis. Sebelum habis saya dah habis. Kisah dari Crystal, orang Sabah, dalam rancangan Malam Seram. Jom. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Kisah dari pengirim kita Crystal, berasal dari Malaysia, di Sabah, Malaysia. Saya nak berkongsi satu kejadian seram. Yang ini berlaku selepas nenek saya meninggal dunia. Saya bukan Muslim, saya adalah penganut agama Kristian. Jadi harap Casey faham
kisah yang saya nak kongsi. Bila nenek saya meninggal dunia, ia telah pun membuat ramai, termasuk saya, sedih, menangis. Sebab nenek adalah seorang insan dalam family keluarga kita ni yang dihormati semua orang. Dia adalah orang tempat mana kalau ada yang bergaduh, adik-beradik, makcik, pakcik yang selisih faham, nenek akan datang. Dia akan bantu Casey selamatkan keadaan. So nenek saya ni adalah satu figure yang memang dihormati, bukan sahaja oleh ahli keluarga dan anak-anaknya, malah dihormati oleh kenalan-kenalan. Sebab dia adalah seorang wanita yang very soft spoken dan dipercayai. So bila nenek dah pergi, antara orang yang affected the most adalah ibu saya. Ibu saya menangis, meraung menangis sebab nenek pergi. Dan bila nenek akhirnya dah tak ada dekat rumah, ibu saya orang paling sedih sangat-sangat, kata Crystal. Apa yang berlaku, Casey? Untuk beberapa malam selepas nenek meninggal, ibu saya dekat dalam rumah suka buat benda-benda pelik. Antaranya, dia akan pakai baju nenek saya. Dia pakai baju nenek, nanti dia akan duduk dekat rocking chair. Dekat rumah saya ni ada satu kerusi rocking chair, nenek suka duduk dekat situ. Casey imagine lah, pukul 1 pagi, kadang-kadang pukul 2 pagi, saya akan terdengar my family members yang lain akan terbangun, terdengar bunyi kerusi rocking chair. Sebab rocking chair tu dah lama. Kalau orang duduk, nenek yang selalu duduk, benda tu bergerak, nanti akan bunyi, akan dengar. So bila bangun, kita akan terus, bila dengar benda tu, kita tahu itu rocking chair. Saya keluar dari bilik, saya turun bawah, Casey. Dekat ruang tamu, saya nampak ibu saya tengah duduk pakai baju nenek, tengah duduk dekat rocking chair. And then pada mulanya saya tengok ibu saya ni macam seram ke si. Ibu buat apa tu? Ibu duduk diam aja. Diam. Sampaikan saya takut nak menegur, saya panggil ayah saya untuk turun bawah dan tengok keadaan ibu saya. So bila ayah turun, dengan saya turun ni, dengan mengantuk ni, turun bawah, ibu saya tak ada kat bawah ke si. Mana ibu kau? Tanya ayah. Ibu tadi duduk sini ya. So ayah saya pun terperanjat. Sebabnya bila dia tidur, memang ibu tak ada dalam bilik. Bila saya kejut tu kan, ayah sadar memang ibu tak ada dalam bilik, tapi ibu kat bawah. So kemungkinan ibu dah naik atas. Tapi kalau ibu naik atas, kenapa tak nampak ke si? Sebab ibu akan lalu depan bilik, saya akan perasan. Bila saya kejut tu, saya kejutkan ayah saya tengah berdiri, betul-betul memandang ke arah pintu. And then bila naik atas, ibu saya dengan baju nenek tengah tidur dekat atas katil nenek. Ayah terperanjat. Dan benda ni dibuat oleh ibu bukan sekali, banyak kali. Antaranya pukul 12.30 malam, saya terbangun lagi. Saya dengar ibu saya tengah cakap dengan someone, chit-chatting, berborak-borak. Saya keluar dari bilik, saya nampak ibu saya, Casey, baju nenek saya yang dah mati tu, baju nenek saya ni, ibu saya letakkan dekat atas katil. Kan letakkan macam orang tengah baring, kemudian dia letakkan kain, baju kain. Dekat atas kepala tu gambar nenek yang digantung dekat atas. Digantung tu diangkat, dia letak dekat katil. Macam nenek saya tengah baring dekat katil, ibu duduk kat sebelah tengah berbual dengan nenek. Berbual, dia ketawa. Takut nak tegur, saya kejutkan ayah saya. Ayah saya datang, tegur ibu. Ibu berdiri terus jalan masuk bilik without any argument, Casey. Dia bangun, dia masuk bilik. And this thing happen banyak kali, bukan sekali, kata Crystal. So eventually kita minta bantuan daripada seseorang. Dia adalah exorcist master.
yang ayah saya kenal. So this exorcist master datang ke rumah, dan the first thing exorcist master cakap, baju-baju nenek yang dah meninggal ni, barang-barang nenek yang dah ada dalam rumah ni, kalau boleh semua buang. Kalau tak nak buang, masuk dalam kotak, sembunyikan tempat yang mana isteri ayah saya tu, mak saya tak tahu. Kena sembunyikan. Secondly, alihkan perabot-perabot dekat dalam bilik nenek yang dah meninggal. Kalau katil macam dekat sini, almari dekat sini, just shift the layout supaya ibu saya dah perasan ada something yang tak kena. Bila dia perasan something different, dia tahu tu bukan bilik nenek. So kena buat. Kerusi dekat bawah rocking chair, simpan, jangan gunakan lagi. So kita buat Casey. And benda ni mula-mula masih lagi berlaku. Ibu masih bangun malam, tapi selepas beberapa kali ia berlaku, terus senyap. Ibu saya dah tak buat lagi benda-benda pelik dan menakutkan ini, dan ibu pun dah beransur pulih. Itu pengalaman saya Casey. Peristiwa berkenaan dengan ibu saya, yang mana tak boleh dia terima pemergian ibunya yang tercinta, iaitu nenek saya. Selamat malam seram daripada saya, peminat fan nombor 1 malam seram daripada Sabah, Malaysia. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Seram cerita yang disampaikan oleh Crystal berkenaan dengan ibunya, ya. Nenek dah meninggal ni. Tapi ibu dia pula yang sering kali pakai baju nenek. Kadang-kadang duduk, dia buat macam nenek dia buat, duduk dekat rocking chair malam-malam, baring dekat katil nenek, duduk dekat katil nenek, berbual dengan baju yang diletakkan. Dia layoutkan baju tu macam orang tengah baring, siap ada gambar dekat kepala tu. Seram tu. Terima kasih Crystal sudi berkongsi pengalaman yang dikongsi sama dalam rancangan Malam Seram. Baik, saya akan cuba hubungi pencerita kita seterusnya ini. Yang ini daripada pengirim kita nak berkongsi pengalaman kejap macam-macam kejadian seram. Okey. Ini dari siapa lagi kejap? Ini dia. Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Call saya lah Casey. Saya ada cerita seram dari asrama yang terletak di Perak. Okey, saya tak nak sebut nama asramanya. Jom kita call sekarang. Kisah daripada brother kita asrama di Perak. Hello. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa bercakap ni? Nama saya Azman. Azman berasal dari Perak Ya, daripada Ipoh Perak. Ipoh Perak. Dan kisah Azman ni berkenaan dengan asrama, di salah sebuah asrama lah yang anda alami. Apakah kisahnya? Silakan. Okey, asrama di ni sekolah agama, asrama. Mahat. Okey, dia sebulan sekali ada, kira student yang duduk asrama tu boleh balik lah hari Ahad sebulan sekali, selalu hujung bulan. So saya dan ada 3 orang kawan yang nak ambil SPM. Ini kisah lama dulu lah. 3 orang kawan dengan saya, 4 orang nak stay back lah, tak nak balik ke rumah. So malam tu kita orang ada buat study untuk SPM. Waktu kawan semua dah tidur, tinggal saya dengan seorang lagi kawan. Tengah study, sambil boring-boring tu kita orang layan radio. Dengar dekat radio tu lagu lama lah. Lagu dia, lirik dia, walaupun lenaku panjang. Itu kalau lirik asli dia lah. Tapi yang kita dengar, walaupun leherku panjang, dalam bentuk lirik dia. Dengar macam tu
Dengar macam tu, kita orang saya dan kawan terus macam ada something salah dengar ke apa. Lepas tu kita orang memang lampu selalu pakai meja lampu study ya. Lampu koridor memang auto tutup sendiri. Lepas tu nampak daripada cahaya malap, kipas siling tu ada macam bayang orang tergantung. Ish. Waktu tu saya dan kawan-kawan saya tak sedar apa-apa. Tahu-tahu kawan-kawan ada kat keliling dah kejut dah. Nampak saya dan kawan tengah terbaring dekat kawasan tempat study lah. Itu je cerita pada saya. Seram juga kalau dia cakap leherku, tapi kalau dia sebut walaupun leherku panjang. Ya. Beremang. Terima kasih. Selamat malam. Okay. Terima kasih. Selamat malam. Seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Okey, saya akan jawab panggilan sebentar nanti. Satu lagi kisah ingin saya kongsi dengan anda semua sekejap lagi. Yang ini kejadian yang saya nak kongsi datang daripada Assalamualaikum Bro Casey. Waalaikumsalam. Nama saya Roy Castillo Di Marco. Nama macam Romeo itu nama digunakan. Nama saya Roy Castillo Di Marco. Kalau Casey sebut nama ni, kawan-kawan yang kenal saya akan kenal saya siapa Roy Castillo Di Marco. Dulu zaman jahiliah Casey. Zaman-zaman saya jahil. Saya dulu kaki judi. You know, bila kita nak menang duit ni dalam tikam nombor ke main judi ni, kita akan buat macam-macam cara lah kan. Antaranya kita akan buat, kata dia, kita akan buat perjanjian dengan sesuatu hanya untuk menang nombor ekor, dapat menang besar duit. Tapi sekarang untuk pengetahuan semua, saya dah berubah Casey. Kalau Casey tengok gambar saya dulu dengan gambar saya sekarang, memang beza. Sekarang ni saya dah pun berubah. Alhamdulillah, hidayah sampai sebelum saya meninggal dunia. Saya antara orang yang paling lucky, kata beliau, ataupun bernasib baik lah, bernasib baik di dunia kerana sempat saya bertaubat dan insaf sebelum Allah menjemput saya. Tapi ingat balik zaman dulu, saya punya jahil Casey. Tak ada orang boleh match up tu kejahilan saya bila bab berjudi ni. Macam-macam benda saya dah try. Daripada saya sembah pokok, saya minta dengan Tok Bomo, macam-macam saya dah lakukan dan saya nak berkongsi kejadian seram saya ni. Jom. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Saya nak beritahu Casey, tidak semua aktiviti yang kita lakukan, yang mana kita sembah pokok ke, kita sujud dekat bomo ke, kita minta tu minta ni, tak semua akan dapat Casey. Tak semua. Saya dah buat dah macam-macam. Tapi ada kalanya pernah kena menang besar. Menang besar Casey. Tapi masalahnya setiap kali kita jumpa dengan benda ni, kita minta tolong dengan dia, kita dah dijadikan sebagai hamba kepada benda ni. Dia suka Casey. Makhluk jin ni suka. So eventually saya dah tak ada lagi dah perasaan dalam hati ni. Dah tak ada perasaan. Kawan saya pun bila ada dengan saya, bila bab-bab macam ni je lah, bila bab sedih, saya rasa jiwa saya ni kosong pada waktu tu. Tapi masih belum rasakan. Saya cuma rasa selepas saya dah insaf. So hidup saya teruskan macam biasa. Dan antara perkara pernah saya buat Casey adalah saya pernah
jual jiwa saya, jual badan saya kepada makhluk jin. Saya jumpa seorang tukang ubat ni lah, saya panggil dia. Saya cakap saya nak kaya, nak menang nombor ekor, boleh tak bantu? Kata boleh. Saya kena tidur dekat rumah dia satu malam, dekat satu bilik ni. Saya pun buatlah Casey apa yang dia suruh. Sebelum tidur tu saya kena sucikan badan saya. Bersihkan badan lah, tapi dia panggil sucikan badan. Kena mandi air yang dah disiapkan, air bunga. Kata badan saya kena bersih. Saya mandi air bunga malam-malam Casey. Kena mandi 12.30 malam. Selepas mandi, badan saya tak boleh lap kering. Dalam keadaan basah tu, saya tak boleh pakai seurat benang pun dekat diri saya, tak boleh pakai. Dalam keadaan saya tidak berpakaian, saya terus masuk bilik, saya tidur dalam bilik tu. Jadi kata dia, nanti dalam bilik tu akan kamu mimpi. Macam tu lah dia cakap dengan saya, Casey. So saya buat apa yang saya lakukan. Dan Casey, saya bila berada dekat rumah tukang ubat ni, rumah bomoh ni, saya tidur dan saya mimpi sesuatu. Ada seorang perempuan datang menghampiri saya. Saya melakukan sesuatu dalam mimpi saya dengan perempuan tu. Dan Casey, selepas tu saya dah tak ingat apa yang berlaku. Saya hanya sedar yang saya ni berada dekat rumah tu bukan untuk satu hari, malah dah masuk 1 minggu saya berada dekat dalam rumah tu. Zaman dulu saya memang playboy, keluarga pun tak terima saya. So saya happy go lucky. Saya balik rumah yang saya sewa ke tidak, tak ada orang tahu pun, tak ada orang ambil peduli. Sebab saya jenis yang memang tak pedulikan dan tak kisahkan orang. So bila saya tak balik pun orang tak cari ke si. Tapi masalahnya, saya duduk dekat rumah bomoh ni, saya ingatkan baru 1 malam ke si. Tak, saya duduk dekat rumah dia dah nak dekat 1 minggu. Itu problem dia. Saya dipergunakan oleh bomoh ni untuk kasih makan dekat khadam makhluk jin yang dia pelihara. Kemudian masuk lagi 1 minggu, kemudian 2 minggu, Casey. Dalam total saya duduk dekat rumah tu sebab tak ada orang cari saya. Tak ada orang cari saya. Saya tak kerja dulu, Casey. So I don't have to report for work sebab saya punya duit income semua daripada judi. Hampir 1 bulan saya duduk dalam rumah bomoh ni. Dalam bilik saya akan baring tidur. Adalah saya bangun, saya diberi makan, tapi saya tak boleh kawal diri saya. Bangun, saya makan sebab lapar, makan, polok makan. Kemudian saya baring balik, saya akan tidur balik. Itu yang saya ingat. Saya hanya dapat keluar daripada rumah tu sebab bomoh ni rasakan saya dah tak diperlukan lagi. Jadi saya keluar daripada rumah tu. Saya ingat saya dah pakai baju, pakai seluar. Saya masih macam bingung tau. Apa aku nak buat hari ni Saya keluar rumah tu, saya jalan. Sampai satu bahagian ni mungkin dah 2 jam, 3 jam saya dah jalan Jalan bukan naik bas Jalan all the way saya akan jalan. Dah 2-3 jam saya jalan ni, saya berhenti. Aku dari mana Saya tak ingat pun, Casey, rumah bomoh tu dekat mana. Sampai hari ni saya tak boleh ingat rumah dia dekat mana. And then bila saya ingat balik, aku dekat mana Aku buat apa ni? Badan saya ni macam lemah tau. Dan saya tak tahu nak buat apa pada hari tu. So dipendekkan cerita, itu adalah perkara terakhir saya buat sebelum saya mengambil jalan untuk insafkan diri saya, untuk bertaubat daripada perbuatan ini. Saya jenis yang tak kisah dan tak kuasa. Tak ada kawan, tak apa, aku boleh hidup seorang. Tak boleh, Casey. Sebab bila saya hilang, tak ada orang cari.
Itu pun kalau bomoh tu lepaskan saya. Kalau bayangkan dia tak lepaskan saya duduk mereput dalam bilik itu sebagai santapan makhluk jin. Sampai ke hari ini saya tak tahu bomoh tu tinggal mana. Saya tahu saya keluar daripada rumah dia, saya jalan non-stop, jalan all the way 2-3 jam jalan. Sampai saya jalan, saya berhenti, baru saya teringat, aku buat apa aku kat mana Dan fikir-fikir balik, pada tarikh sekian-sekian aku ingat aku nak pergi jumpa seorang bomoh ni, minta tolong. Lepas tu dah tak tahu apa terjadi. Itulah pengalaman kiriman daripada Roy Castillo Di Marco untuk Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Itu kisah daripada berada kita yang dikongsi sama seram kisah dia seram bukan pasal hantu tau. Seram pasal dia terperangkap dalam rumah tukang ubat tu. Dia terperangkap bukan 1-2 hari, malah dah nak dekat sebulan dia terperangkap dan dia tak boleh kawal diri dia. Dia ingatkan dia berada dekat rumah orang tu mungkin hanya 1 hari. 1 hari dia datang tu. Dan akhirnya bila tak diperlukan, dia disuruh keluar dan dia jalan. Sampai kan baru dia sedar, dia berhenti. Aku nak pergi mana itulah kisah yang dikongsi, dan maka itulah dia telah pun mengambil tindakan untuk tidak lagi melakukan kerja-kerja yang disebutkan awal tadi. Terima kasih atas perkongsian dan pengajaran. Kadang-kadang inilah kehidupan dalam dunia. Kita akan belajar daripada pengalaman orang lain. Kan? Orang lain yang mengalaminya, kita belajar. Oh, dia buat ni. Okey, ni tak boleh buat ni. Jadi manusia belajar ada kalanya macam tu. Ada kalanya kita sendiri belajar daripada pengalaman kita sendiri. Jadi terima kasih pada anda yang sudi berkongsi pengalaman anda yang seram, yang pahit, yang misteri dalam rancangan Malam Seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Okey, saya nak berkongsi kisah yang ni panggilan saya. Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Padah mulut masin ketika bercuti di Port Dickson. Jom kita call. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni siapa bercakap ni? Saya Faisal daripada Negeri Sembilan. Apa dia? Faisal daripada Negeri Sembilan. Oh, Negeri Sembilan. Dan pengalaman anda bercuti di Port Dickson Okey. Pengalaman ni berlaku tahun 2018. Ketika itu saya dengan satu keluarga lah. Anak saya masuk baru kecil lagi dan kami tinggal di satu homestay lah di Teluk Kemang. Semasa sampai tu saya agak macam bergurau lah dengan isteri saya. Saya cakap, wih, seramnya tempat ni, agak gelap lah. Sebab masa nak sampai masuk rumah tu agak gelap. So saya bergurau lah. So kami bercuti biasa, mandi kolam semua, ada makan malam. Dan malam tu tidurlah macam biasa. Rumah tu agak besar, so ada 3 bilik dan saya tidur bilik yang dekat dengan pintu utama lah. Ibu mentua saya tidur satu bilik lain, dan abang ipar saya tidur satu bilik lagi lah. Dan adik ipar saya sekarang tidur di ruang tamu. Okey, so bila sudah malam, dalam pukul 11 semua orang dah tidur.
Saya macam agak panas, so tak boleh tidur. Saya just baring lah dengan anak saya yang baru setahun lebih. Kemudian tiba-tiba saya dengar macam bunyi ada benda bergerak di luar. Saya pun panggil lah adik ipar saya, apa benda tu? Saya tegur lah benda tu. Tapi saya dengar macam benda guli lirik atas lantai. And then saya terus rasa tak sedap hati. Masa tu dalam pukul 11 malam. And dari sejak tu bila saya tegur tu, anak saya terus melanggar. Dia menangis. Saya cuba tenangkan dia sampai satu situ, dan saya rasa semacam setengah dalam bilik tu, dan biasa saya lah. Saya macam tak sedar hati lah. Saya macam saya diperhatikan. Lepas itu saya kejut isteri saya. Saya kata jomlah tidur kat luar. Saya angkut tilam semua. Bila saya keluar je bilik, anak saya terus senyap. Dia terus tidur, terus lena lah. Macam dia seolah-olah diganggu lah masa dalam bilik tu. Masa tu dalam pukul 3 pagi. So bila dah tidur bangun tu subuh, tak ada apa. So bila pagi esok tu saya tegur dia ipar saya tentang apa berlaku lah. Dia pun cakap, dia pun dengar, dia pun ada tegur benda tu. Tapi kita just after that macam okay lah, biar macam je lah. So itu saja. Wah, jadi anak anda yang terkena gangguan, bila dibawa keluar tu baru dia berhenti menangis dia macam bila keluar je terus senyap. Macam dia terus tidur. Ini gangguannya untuk satu malam sajalah. Kita memang tidur satu malam je lah. Alhamdulillah lah, satu malam saja. Kalau cek 2 malam saya tak tahu lah bila jadi. Kalau 2 malam tu seram minta tukar bilik. Terima kasih dan selamat malam seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Okey, Malam Seram dah sampai di penghujung rancangan. Terima kasih pada semua yang sudi menonton Malam Seram, dan saya nak ucapkan terima kasih juga atas sumbangan-sumbangan super chat, super stiker, dan yang ini daripada Zack Diah Tok Ibu. Terima kasih sumbangan super chat anda. Terima kasih Eriana Subadi sumbangan super stiker anda. Ya, terima kasih banyak. Dan kepada Datin Tina Taib Datin Seri terima kasih pada Kak Tina Taib atas sumbangan super chat. Katanya salam Casey geng momok, salam kisah-kisah tengah malam ni seram. Casey is the best. Terima kasih banyak atas sokongan pada channel Malam Seram. Dan Kak Nurkia Jones, Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Dan geng momok, suhu 8 darjah Celsius terang benderang. Akak tengah buat mi siam dan gado-gado. Salam dari dapur di Shropshire, England. Terima kasih pada Kak Nurkia Jones. Kak Tina Taib Kak Tina Taib kalau selalu petang-petang masak apa Kalau Kak Nokia macam-macam gado-gado lah, asam pedas lah. Yang ini daripada Chun Lee. Terima kasih sumbangan super stiker Chun Lee. Dan juga Nur Rafika, terima kasih sumbangan super chat. Katanya selamat malam semua. Terima kasih banyak. Okey, dan esok Casey akan interview selain daripada saya ada penaja iaitu Mirza Fai yang akan saya temu bual tentang jual beli hartanah. Saya nak ucapkan terima kasih pada minggu lepas saya dan Mirza Fai kan, saya temu bual cakap tentang rumah di Punggol. Saya buat video dekat luar. Masya Allah. Panggilan telefon yang Mirza Fai feedback dapat kata Casey ramai telefon ke sini nak tanya tentang jual rumah dekat Punggol ni. Jadi terima kasihlah kepada geng momok yang dah respon pada video tu, sebab dia nak tahu berapakah anggaran hartanah yang anda boleh mampu jual kalau anda menetap di Punggol, dan ada juga yang mencari rumah di Punggol. Itulah tim Mirza Fai telah pun saya hubungi pada minggu lepas. Minggu ni nak cakap tentang apa nanti akan saya cuba. Minggu ni cuma buat call je lah sebab mereka sibuk, tak dapat kita buat interview dekat studio. Jadi saya akan telefon saja untuk berkongsi tentang tip jual beli hartanah. Dan esok saya akan temu bual Ustaz Herman, seorang perawat yang akan berkongsi tajuk dia sihir pocong, dan juga boleh tak seseorang yang berada jauh overseas hantar barang. Hantar barang tu bukan barang dari Shopee bukan Lazada, bukan hantar barang-barang sihir.
ya, untuk ditujukan pada si fulan yang mungkin menetap di US ke, yang duduk dekat Korea kan. Jadi adakah benda ni boleh berlaku? Ya, kita akan ketahui jawapan daripada Ustaz Hirman. Casey undurkan diri dan jumpa anda di lain episod dalam rancangan Malam Seram. Kita akhiri dengan sebuah lagu lah. Jom. Saat kau diuji, bersabar dan tabahkan diri, patuh dan redha pada ketentuan ilahi, agar dapat muhasabah diri. Yang datang pasti akan pergi, yang hidup pastikan mati. Hargai apa yang dimiliki, bersyukur nikmat yang diberi. Jangan mudah putus asa, bersyukur pada yang esa. Dunia hanyalah sementara, akhirat kekal selamanya. Larangan dan ancaman telah tertulis dalam Al-Quran. Berhentilah dari melakukan dosa, pintu taubat masih terbuka. Wahai insan, saat kau diuji, sabar dan tabahkan diri, patuh dan redha pada ketentuan ilahi, bersyukur nikmat yang diberi. Dan tabahkan diri, patuh dan redha pada ketentuan ilahi, bersyukur nikmat yang diberi. Terima kasih kepada anda yang sudi mendengar Malam Seram, sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang dikongsi oleh Casey Champion. Kita jumpa di lain episod.